So 8.52. Sekarang ni partisipan 236. Alhamdulillah. Malam ni orang kata apa? Ni saya pertama kali share platform dengan Tuan CEO. Jadi kita ada 2 sesi malam ini ya. Yes. Satu sesi training, kedua mandat dari Tuan CEO ya. Jadi inilah waktunya kalau ejen-ejen kita mengambil kesempatan, kontak-kontak tim-tim mereka, siapa yang belum masuk, suruh bersiap sedia. Jadi jangan tunggu sampai dah penuh atau kan. Okey. So adakah kita nak mainkan lagu dulu atau kita nak mulakan? InsyaAllah. Kita saya ingat 8.55 macam tu kita dah boleh kita mulakan dah. Terus pukul 9 sharp kita dah boleh orang kata start program tu. Program Ya. Okey, baik. Jadi saya mulakan intro dulu Mr. Balan. Ya, boleh. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera kepada anda semua tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana hari ini sudi lagi bersama dengan kita pada malam ini. Okey, pada malam ini kita berkumpul dalam satu program iaitu kita panggil VIP Talk. Setiap bulan kita adakan program VIP Talk bersama dengan grup CEO dan juga founder. Dan specialnya pada malam ini, di mana VIP Talk pada malam ini kita bersama dengan Mr. Balan iaitu IBC International Business Coordinator akan berkongsi dengan anda, iaitu tentang program business sharing. Jadi Mr. Balan akan share dengan anda dulu ilmu tentang business sharing. Kemudian kita akan invite bos sekali lagi seperti yang Mr. Balan ceritakan tadi. Alright. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi. Hari ini tuan-tuan dan puan, terlebih dahulu kita minta semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita supaya malam ini mereka berada dalam program VIP Talk. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang dulu kepada semua yang join pada malam ini, terutama yang newcomers. Ahli-ahli baru, ejen-ejen baru, usahawan-usahawan baru. Jadi kita nak ucapkan selamat datang. Jadi anda saya rasa pun teruja untuk mendengar perkongsian daripada Mr. Balan dan juga bos kita iaitu Tuan Ismail ni, mandat-mandat yang akan dikongsikan. Jadi tuan-tuan dan puan, terlebih dahulu jom kita layan lagu Voltan dulu. Silakan Mr. Balan. Okey, sebentar. Sekejap. Ada masalah teknikal sekejap Tuan Taki. Saya masukkan lagu kembali. Baik, no problem. Itu adalah cabaran kita. Sekejap. Sambil Tuan Taki. Yes, saya. Jadi dengan sekarang dengan ada kelonggaran dari orang kata apa? Kita punya kerajaan. Ya. Berarti teman-teman kita, ejen-ejen kita dah mula boleh bukan dulu hanya fokus dengan online. Yes. Dah boleh fokus offline juga. Betul, boleh lakukan secara aktiviti di luar. Maknanya boleh bertemu dia punya rakan ataupun potential klien dia di luar. Tapi yang penting Mr. Balan, kita kena ingatkan supaya mereka sentiasa berjaga SOP. Sentiasa berjaga-jaga. Jangan lupa stay safe, stay healthy, jaga penjarakan, jaga diri, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Dalam kita nak berusaha, nak mencari rezeki ni, kita kena jaga. Kita kena sentiasa beringat-ingat. Alright? Okey, saya mainkan lagu dulu Tuan Taki. Silakan Mr. Balan. Okey, saya berharap tak ada masalah teknikal hari ini. Okey, dipersilakan. Bersama-sama kita akan berjaya. Pengorbanan dan harapan demi kejayaan. Tewas dengan ujian yang melanda kita, terus berusaha tingkatkan daya, berjuang demi hidup kita. Jangan
Jangan sekali berputus asa, karena kita mampu untuk berjaya. Inilah janji kita, gandakan usaha, kejayaan milik kita bersama. Juang pantang menyerah, harungi cabaran, terus bertekad maju jaya. Kita teruskan usaha, tingkatkan daya, berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa, karena kita mampu untuk berjaya. Siapapun kita berhak untuk berjaya. Tidak kenal putus asa, inilah janji kita. Kita teruskan usaha, tingkatkan daya, berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa, karena kita mampu untuk berjaya. Okey, tuan-tuan dan puan. Baik. Jadi tepat pukul 9 malam di mana kita akan mendengar dulu perkongsian daripada Mr. Balan, iaitu IBC International Business Coordinator, tentang business sharing. Jadi jom sama-sama kita fokus, kita dengar daripada Mr. Balan. Kita berikan tepukan gemuruh. Silakan Mr. Balan. Okey, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Apa khabar? Selamat datang ke hari ini VIP Talk dan Business Sharing. Jadi sebelum itu Tuan Taki, adakah suara saya jelas, loud and clear? Recording in progress. Yes, loud and clear. Silakan. Loud and clear, ya. Okey. Tuan-tuan dan puan, ya. Hari ini program kita akan berlangsung selama 90 minit, iaitu 60 minit dari saya dan 30 minit dari Tuan CEO, ya. Dan saya untuk business sharing hari ini, ya, saya akan membawa tajuk resepi kegagalan, ya. Yang ini yang baru ini saya buat resepi to fail dalam bahasa Inggeris. Jadi yang ini saya akan bawa dalam bahasa Malaysia, ya. Jadi ini sebagai satu training. Selalunya training ini kita khususkan untuk mereka yang benar-benar serius, yang betul-betul nak berjaya dalam bisnes ini, business builder dan orang yang betul-betul fokus, ya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan hari ini yang hadir hari ini fokus, ambil ini sebagai satu latihan untuk perkembangan diri. Okey, dengan tidak buang masa, kita mula, ya. Okey, perkara yang nyata tentang bisnes net commerce adalah bahawa jika anda tetap dengan Walten, bekerja keras, konsisten, anda boleh berjaya dan mencapai impian anda, ya. Dan kita tahu, ya, di Walten siapa saja yang sanggup berusaha, macam saya kata, dare to dream, dare to work, akan tetap mencapai impian anda. Tetapi kalau anda seperti segelintir orang yang dah join Walten tapi tidak percaya, tidak sanggup berusaha, kemungkinan besar anda akan putus asa dan berhenti dan labelkan diri anda sebagai orang yang gagal, ya. Jadi bila kita bercakap tentang gagal ni, kadang ada orang kata gagal itu baik, ada orang kata gagal itu tidak baik. Itu tergantung pada kita. Selalunya mengikut pakar-pakar motivasi, mereka mengatakan kegagalan adalah langkah pertama untuk berjaya. Orang yang berjaya itu dia telah melalui banyak kegagalan, ya. Sebab itu, tapi gagal itu bukan salah. Kegagalan bukan satu jenayah atau begitu. Tetapi kalau kita tidak belajar dari kegagalan itu,
Itu salah. Itu jenayah, boleh dihukum, dia kata. Jadi setiap kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kita berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini kita nak tengok gagal itu dari segi negatif atau positif. Tergantung pada kita. Kita nak ambil kegagalan itu bagaimana. Dalam bahasa Inggeris dia kata failing forward atau failing backward. Failing backward adalah negatif. Jadi setiap orang kadang bila dia gagal, dia cuba mencari siapa yang saya boleh salahkan. Kerana mereka tidak percaya bahawa kegagalan itu dari mereka. Dan mereka cuba salahkan. Macam salahkan leader, salahkan siapa saja yang boleh disalahkan. Mereka akan salahkan. Kemudian ada juga yang dah tahu pisang berbuah 2 kali, mengulangi kesilapan yang sama. Dah tahu kalau buat macam tu gagal, tetap buat. Dan kadang ada yang sombong. Dia menjangka atau berfikiran bahawa mereka tidak akan gagal. Gagal itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Dan ada juga yang beranggapan bahawa dengan rendah diri ataupun yang kurang self-confident, dia kata, aku buat apa pun gagal. Dia tidak melihat kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk berjaya. Dan kadang orang tu dia ada guilt, fikiran rasa bersalah, dikongkong oleh kesilapan lalu, kegagalan lalu. Jadi apa dia nak buat, dia risau, dia tak berani ambil risiko. Jadi dia bersikap negatif. Kegagalan lampau menjadikan dia negatif. Dan kadang orang yang gagal negatif ini ataupun failing backward, dia akan putus asa. Walaupun gagal pertama kali, dia akan putus asa. Tapi kalau kita ambil failing forward, gagal secara positif, mereka ini bertanggungjawab. Mereka ambil responsibility bahawa apa saja yang berlaku dari perniagaan ini, gagal atau berjaya, mereka yang bertanggungjawab. Dan mereka belajar dari setiap kesilapan yang mereka lakukan. Dan kita sedar bahawa kegagalan adalah sebahagian dari kemajuan. Jadi bila mereka gagal, mereka cuba perbetulkan, naik 1 tingkat lagi. Kemudian kalau gagal, mereka perbetulkan, naik 1 tingkat. Jadi mereka bersikap positif. Ya, sikap positif. Lihat. Jadi apa yang... Dan mereka ini juga tidak takut mengambil risiko baru. Walaupun pernah gagal, mereka ambil risiko baru supaya mereka bisa maju dan maju lagi. Dan mereka teruskan perjuangan tanpa putus asa. Okey, jadi apa tu kegagalan? Setiap kali, setiap manusia, setiap kejayaan, setiap bisnes akan ada kegagalan dan kejayaan. Dan bila kita lihat kegagalan kita, kita belajar dari masa lalu dan sambil berfikir tentang masa depan. Sebab tu dia kata learn from the past, think of the future. That what failure is all about, dia kata. Ya, itu kegagalan, iaitu belajar dari masa lalu dan berfikir tentang masa depan. Okey, hari ini kita nak nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah resepi kegagalan. Ya, macam mana kita gagal, ya. Dan mengapa orang gagal? Jadi selalunya bila kita kata resepi kegagalan ini, banyak orang yang orang kata dia selalu bertanya, kalau hendak tak nak gagal. Memang kita tahu ya, kegagalan itu adalah batu loncatan untuk berjaya. Tapi mengapa ramai orang kadang gagal? Mereka kalau kita tengok orang ni, kita dah tahu mereka mengambil langkah-langkah bukan untuk berjaya, mereka mengambil langkah-langkah untuk gagal. Tengok kapal ni, sampai saja dah gagal. Sama juga dengan kadang kita tengok ejen-ejen kita bermula saja dengan minda untuk kegagalan. Okey. 1. Orang yang gagal dalam bisnes net commerce atau networking, nombor 1 adalah mereka tidak mahir dalam komunikasi asas. Kerana Walten, walaupun kita kata Walten adalah sebuah syarikat product based, berasaskan produk, tetapi komunikasi ini penting. Bisnes kita adalah bisnes komunikasi dengan dicampurkan marketing ke dalamnya. Jadi ini komunikasi ataupun communication ini kunci dalam bisnes ini. Kunci.
Ya, jadi anda harus tahu ya, pentingkan komunikasi. Jadi orang-orang yang selalu gagal, nombor satu, mereka tidak bercakap dengan siapa-siapa, not talking to people. Dalam bisnes ini, suka tak suka, anda harus bercakap, memperkenalkan. Kalau kata saya tak suka bercakap lah, saya malu nak bercakap lah, saya tak sudi bercakap lah, dan sudah pasti anda akan gagal dalam bisnes ini. Jadi penting ya. Kedua, tidak bercakap dengan orang secukupnya. Not talking to enough people. Kadang mereka bercakap dengan satu dua orang seolah-olah mereka dah bercakap satu dunia. Ini tidak. Anda harus ada new conversation. Anda tengok, sejak anda bermula di World 10, berapa orang yang telah kita bercakap? Ambil note. Walaupun kita dah sign up 10, tapi cukup ke? Anda kena tengok, take count. Numbers don't lie. Jadi anda kena berkira berapa banyak orang yang anda bercakap. Sehari 2, ataupun sehari 1, sehari 5. Jadi komunikasi ini penting. Tidak bercakap dengan orang yang tepat. Kadang bila bercakap, not talking to the right people. Kadang bila kita jumpa orang ni, orang sakit, kita pergi bercakap tentang macam mana dia boleh beli Mercedes. Dan kita jumpa orang sehat, macam mana boleh hidup sehat dengan halia hitam. Kadang tidak tepat. Kita tak tengok segmen market kita. Kita pakai belasah saja. Jadi not talking to the right people. Anda harus tahu kalau bisnes siapa, kalau produk base siapa, apa yang mereka nak. Bukan semua orang nak jadi jutawan. Ada hanya yang hanya nak bayar hutang. Jadi kena tahu ya, tidak cari orang yang tepat. Ketiga, keempat, tidak bercakap dengan tepat. Not talking right to the people. Apa yang anda sampaikan. Kadang presentation BVSS kita buat 2.5 jam. Produk saja 2 jam. Commission plan 1 jam. Sampai orang takut melihat kita. Jadi kita kena keep it sweet and simple. Hanya bercakap apa yang perlu. Macam saya kata tadi, tengok market segment. Apa yang orang itu nak, bukan apa yang kita nak. Kadang kita bercakap dengan orang apa yang kita nak, bukan apa yang mereka nak. Bercakap terlalu banyak. Talking too much to people you are talking to. Kadang cakap tak berhenti-berhenti. Itu macam saya je tu. Rasa macam tak. Tadi kita, macam saya katalah, kita kena tengok profesional kita. World 10 adalah a professional business. Cara kita sampaikan, message yang kita sampaikan itu penting. Kadang, not listening to the people you are talking to. Ingat dia, marketing bukan hanya one way. Marketing bukan hanya kita bercakap, orang dengar. Marketing adalah two way. Iaitu kita bercakap, dia orang dengar, dia bercakap, kita dengar. Jadi kita selalu mencari same level dengan mereka. Okey, nombor 7, komunikasi. Tidak dengar kata-kata leader organisasi anda. Kadang memang macam bukan Cik Bala macam ni. Saya bukan tak nak dengar, saya tak suka dengan dia orang ni. Ini bukan suka atau suka, tujuan kita nak berjaya. Kalau mereka leader, mereka dah sampai di tahap sesuatu itu, artinya mereka telah melakukan sesuatu yang tepat. Kemudian, tidak prihatin dengan perubahan di sekitar anda. Not listening to what's happening around you. New normal. Sekarang, kita masih ingat kita berbisnes sewaktu sebelum pandemik. Sekarang waktu pandemik, apa yang kita harus lakukan? Cara kita lakukan berubah. Jadi kita kena lihat semuanya. Okey, kemudian garis panduan komunikasi dengan tim anda. Macam saya kata tadi, training ini selalu saya lakukan untuk mereka yang serius. Kadang kita tak tahu dengan siapa yang kita bercakap. Siapa nak fokus dalam grup kita. Masa kita, communication kita dengan siapa. 80% communication kita adalah dengan business builders yang lebih sign up dia lebih dari 5 sign up sebulan. Jadi kadang anda tengok, kenapa ya leader saya komunikasi dengan saya ataupun kontak saya tak macam dengan yang lain. Kerana anda mungkin tak serius. Jadi anda untuk serius,
Anda harus ada 5 sign up sebulan. Ini adalah untuk orang yang aktif. Kalau Anda anggap diri Anda aktif, cek diri Anda, adakah Anda mempunyai 5 sign up. Jadi communication kita dengan tim, 80% adalah kepada mereka yang 5 sign up. Mereka yang nak berlari, yang nak berusaha, nak berjaya. Ni yang free and easy agent. Bukan datang nak berjaya. Dapat sikit-sikit cukup makan, bayar duit minyak cukup lah, macam tu. Jadi ini masa kita 15%. Kadang kita 80% dengan mereka. Dan C, pengguna dan ejen yang hanya mencuba di bawah bisnes ini. Dia nak cuba 1 sign up sebulan. Ini hanya 5% masa kita. Jadi Anda tengok, Anda bekerja dengan siapa? Communication Anda dengan siapa? Kadang kita, macam saya kata tadi, you are not talking right to the people. Ini datang consumer nak sembuh. Kita duk suruh dia jadi jutawan. Lama-lama tak ketahuan. Kena serius dengan mereka ini. Jadi Anda harus tahu masa Anda. Anda berkomunikasi. Sebab tu dia kata, work with the right people. Bahasa Inggeris sekarang dia kata, don't bark the wrong tree. Jadi Anda tengok, kita nak berlari bersama-sama. Jadi orang yang berlari dengan Anda itu siapa? Fokus tak? Serius tak? Mereka nak berjaya tak? Ataupun mereka hanya nak ikut, tumpang lalu? Nombor 2, kenapa orang gagal dalam bisnes ini? Tidak mempunyai matlamat. Ini adalah sebenarnya ya, kalau kita ambil pakar-pakar bisnes marketing, dia kata apa? Ini nombor 1. Ramai tidak tahu ya. Mereka nak berada di mana? Tak ada destinasi. Mereka tak nampak 5 tahun lagi. Perjalanan tu ini mereka tak nampak. If you don't know where you want to be, you will end up nowhere. Kata nak pergi Johor, tiba-tiba jumpa kat Tanjung Malim. Kenapa ke arah Ipoh? Kerana tak ada matlamat, tak tahu nak pergi mana. Sama dengan World Camp. Anda harus tahu perjalanan Anda ke arah mana. Apa arah tuju Anda. Tidak memiliki matlamat yang jelas. Macam hari ini juga. Macam contoh hari ini. Adakah Anda mempunyai matlamat untuk ikut program VIP Talk ini? Kadang kita tak tahu apa tu information dan instruction. Bila kita ada matlamat, kita suruh. Macam contoh, saya bagi tahu Ali, hari ini ada VIP Talk, saya nak dari grup Ali 20 orang yang ikut. Itu saya suruh dia bawa 20 orang ikut VIP Talk. Itu suruh. Kerana saya punya matlamat yang jelas 20. Tapi banyak daripada kita bagi tahu apa? Ali, hari ini ada VIP Talk, nanti jangan lupa ya. Itu informasi. Matlamat adalah suruh, instruction. Jadi kita juga harus memberi kita matlamat yang jelas. Tidak tahu apa yang diinginkan dari bisnes Walden. Nak apa? Tak tahu dapat apa pun tak apa. Ini bukan minta sedekah. Jadi anda kena tahu dari Walden, tujuan anda apa? Kenapa anda? Destinasi anda. Anda berusaha siang malam berkorban hari ini untuk sampai di mana? Jadi anda tahu matlamat anda apa. Jadi bukan terapung dalam bisnes. Ada arah tuju. Kalau nak pergi Johor, kena lalu nilai Seremban, Melaka, kemudian baru Johor. Anda tahu destinasi saya adalah Johor. Dan kadang kita tidak beri kepentingan untuk matlamat. Tak buat goal setting setiap bulan. Kalau saya berani jamin, kalau saya tanya di sini semua yang kebanyakan yang hadir hari ini, besok matlamat harian anda apa? Tak tahu, besok baru nak tengok. Kerana kita tak pentingkan matlamat. Kita kena tahu, ini bulan ini September. Hari ini 12 hari bulan, kita ada 18 hari lagi. Apakah matlamat 18 hari lagi? Berapa orang nak sign up? Berapa orang yang akan sign up dalam tim kita? Berapa orang yang akan upgrade? Ini matlamat. Jadi selepas meeting ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan
bagi tahu, WhatsApp ke leader anda, bagi tahu, matlamat saya untuk 18 hari lagi, saya akan sign up 5 orang secara peribadi. Ukur baju di badan sendiri, kalau anda nak 3, anda nak 4, tapi bagi matlamat, tahu ini yang saya akan capai. Itu matlamat. Anda tak bagi kepentingan pada matlamat. Dan kadang buat matlamat, macam azam tahun baru. Matlamat pakai formula HHTA. Tahu tak apa tu formula HHTA? Hangat-hangat tai ayam. Tak boleh. Matlamat anda kena jelas. Anda kena komit. Itu sumpah. Matlamat tu sumpah. No action talk ini tak boleh. Kena letakkan matlamat anda. Committed. Kadang matlamat tidak realistik. Nak besar saja. Rumah besar, kereta besar, bini besar, apa saja yang besar pun bolehlah janji. Tak. Kita kena tahu, ya, ukur baju di badan sendiri. Matlamat dan usaha harus sama. Apa lagi? Kadang dah tak ada matlamat. Ini buat World Tank macam nak mencuba nasib. Tengoklah kalau ada rezeki. Saya selalu marah kalau orang kata kalau ada kamu ada rezeki sebab itulah kita ada di World Tank. Dah World Tank masih lagi duk fikir kalau ada rezeki. Rezeki akan ada untuk orang yang berusaha. Okey, nombor 3. Mindset kegagalan. Ini mindset dalam bahasa Malaysia saya lupa. Minta maaf, bahasa saya ni kadang ada bahasa Inggeris, bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia, ya. Semoga tuan-tuan dan puan faham sajalah, ya. Okey. Mindset kegagalan. Jadi mindset kegagalan daripada sikap, performance dan action kita. Jadi kita tengok apa tu mindset kegagalan. Nombor 1, kurang kepercayaan diri. Macam saya kata tu tadi. Kita tak berusaha, bila orang tanya kenapa tak bergerak ni? Tak ada rezeki. Tapi rezeki datang dari usaha. Usaha yang benar, ikhlas, jelas. Jadi kita tak percaya bahawa kita boleh berjaya. Tak nampak diri kita. Bila tengok cermin, kita tak nampak kita sebagai orang yang boleh berjaya. Mentaliti jangka pendek. Mindset dia tak nampak jauh. Dia hanya tengok 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Mereka tak tengok 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Hanya fokus untuk hari ini dan besok. Sebab tu orang yang mentaliti jangka pendek tu, bila dia sign up orang, dia hanya nampak RM100. Dia tak nampak jauh lebih dari RM100. Mindset kegagalan adalah mereka ini tak ada planning. Macam saya kata, hari ini, apa planning kita? Planning kita nak ikut saja tak ada. Kita nak tim kita. Hari ini saya tahu ramai yang akan kata, Cik Valen, meeting hari ini kita capai 1,000. 1,000 ke 2,000 kalau grup anda hanya 2 orang buat apa? Nampak tak? Jadi anda kena buat planning. Contoh, hari Rabu depan kita ada VVSS. Okey, siapa yang kita nak bawa? Berapa dalam tim kita? Ini semua anda harus buat perancangan untuk berjaya. Sikap negatif. Hanya orang kata sikap negatif ini dia tak nampak macam positif. Suatu isu kecil saja boleh jatuhkan dia, semangat dia. Dia nampak kekurangan saja. Yang penuh, yang ada tak nampak. Nampak yang tak ada saja. Selalu memberikan terlalu banyak alasan. Pandemik, COVID, tak boleh buat, jauh, malas, macam-macam. Jadi bila orang yang banyak kadang anda tengok, ya, macam saya kata tadi, tim anda, kalau orang tu bagi alasan, dia akan letak kejayaan di belakang. Orang yang letak kejayaan di depan, alasan akan ada di belakang. Lies to look good. Orang kata kadang ni orang kata sombong, ya. Dia boleh tak jujur, tak ikhlas. Percaya kabar angin, tidak memeriksa fakta. Dia kadang boleh di luar. Ada orang kata apa saja tanpa memeriksa. Dia. Ini paling sedih. Kesal dan iri dengan pendapatan top leader. Dia dapat duit kerana saya berusaha. Tuan-tuan dan puan-puan, tang ni lah kita kena fikir tentang rezeki.
Rezeki dia kenapa? Dia berjaya. Bukan kerana dia berada di atas. Dia berada di atas kerana usaha dia. Bukan dia berada di atas kerana rezeki dia. Dia memang Tuhan bagi dia rezeki. Tuhan bagi dia kerana dia berusaha. Kita seronok ni, keluarga Walton, kita one family. Jangan dengki. Ini mindset kegagalan orang yang tak sanggup melabur duit, usaha, masa untuk membina bisnes anda. Dia berkira terlalu banyak. Ini, reinvent the wheel. Ini kebanyakan kepada orang-orang yang ada pengalaman. Kalau kita tengok, hari ini, kalau leader kita, dia dah dapat 100 RP RM10,000, kita nak ikut dia. Nak tanya dia, macam mana dia dapat 10,000? Mereka mesti tahu jalannya. Kalau mereka redeem 1,000 RP, dapat RM100,000, kita nak tahu macam mana. Kadang kita kena kosongkan kerana budaya Walton lain, cara Walton lain, bisnes Walton lain. Memang kita ada pengalaman, tetapi sini kapal dia lain. Jadi anda harus ikut. Okey, kenapa mereka? Satu lagi. Tidak percaya atau gunakan produk secara rutin. Kadang, ingat ya, kejayaan Walton adalah kita berasaskan produk alir hitam. Suka tak suka, hendak tak hendak, kadang kalau kita rasa kita sihat pun, kita kena gunakan produk. Ikhlas. Tidak percaya kejayaan terletak di tangan sendiri. Ini mengharapkan banyak. Ingat, nak berjaya ini di tangan orang lain. Leader tak bantulah, syarikat tak buat inilah, tim saya tak bergeraklah, tim saya malaslah. Jadi dia meletakkan kejayaan. Mudah dipengaruhi oleh komen-komen negatif. Dari siapa? Dari keluarga. Buat bisnes apa? Halia hitam. Mampu ya. Halia hitam macam mana nak berjaya? Mana ada orang berjaya dengan halia hitam? Tengok kartun Murti macam mana. Jadi kadang kita terpengaruh. Kadang kita kata, oh mereka tak apalah. Dia orang dah mula dengan awal. Kita tengok Datin Syarina. Jadi kalau kita tengok mereka ni, tengok. Ya. Kadang kita jadi apa? Kita jadi tukang komplain. Kita nampak apa saja yang kurang. Jadi tukang komplain saja. Tak tahu apa. Sampai kadang kita tak sedar apa yang kita komplain. Dan bila kita jadi tukang komplain, sikap negatif kita akan mempengaruhi orang, ejen-ejen baru dalam tim kita. Bila kita pengaruh mereka, ejen-ejen baru dalam tim kita, secara negatif, negatif lah. Macam mana kita nak berjaya? Mindset kita tu. No teamwork. Terlalu mementingkan diri. Orang yang berjaya itu dia mementingkan diri. Berkira dengan tim. Sebab itu saya kata, dalam bisnes ini, kita kata Walton adalah building people business. Bukan building myself business. Bukan membina diri sendiri. Membina insan. We build people. Jadi bila kita build people, kita kena bekerjasama dengan pasukan. Kalau kita nak berjaya, kita kena membantu lebih ramai orang lain berjaya. Bila dalam kita membantu tim kita berjaya, kita berjaya. Ini bukan kita berjaya. Jadi kita tak boleh berkira, tak boleh mementingkan diri. Mementingkan pasukan, mementingkan tim. Dan selalu bila ada masalah, kita mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah kecil-kecil. Ya, kalau kita ni jadi macam messenger. Kalau tim kita datang, Cik Bala, ni saya ada masalah, kita ambil tukang pas. Kita tak tengok apa masalah. Kenapa? Boleh tak kita selesaikan? Kita bagi nombor telefon leader, bagi nombor telefon Balen, bagi telefon Jenny, nombor telefon jangan tanya aku, tanya dia. Kita dalam bisnes ini, kita adalah solution provider. Anda adalah solution provider. Dengan sikap try and see. Tengok dululah, pelan-pelan, habis. Dan ini adalah mindset. Kalau anda mempunyai sikap, orang kata apa, cuba dan lihat, tengok dulu macam mana, takkan berjaya.
Saya sejak saya berada di Walton dah hampir setahun, saya dah tengok dari awal orang yang kata, saya tengok dulu. Dia duk tengok lagi. Orang dah berjaya duk redeem 100,000, 10,000, 1 juta. Mereka yang try and see ni masih duk tengok lagi. Okey. Mindset orang gagal, apa dia? Kurang bersyukur. Ni takkan saya nak beritahu juga. Dia kata, kalau kita tak bersyukur dengan apa yang sudah ada dengan kita, Tuhan tak akan bagi apa yang kita nak. Yang ada saja kita tak bersyukur, Tuhan tak bagi apa yang kita mahu. Banyak yang jarang kita bersyukur. Ada tak kita bersyukur dengan peluang yang diberi oleh insan-insan di atas kita? Adakah kita bersyukur dengan peluang orang yang mereka bantu closing, bantu Zoom, bersyukur pertolongan yang leader kita bagi? Adakah kita sign up seorang dapat RM100, bersyukur, berterima kasih? Tak. Ini mindset dia. Mindset orang gagal tak pernah bersyukur, tak pernah puas hati. Jadi tengok ya, saya ini bukan kita nak buat ceramah agama atau apa ya, tapi ambil peluang. Kalau anda lihat dalam tim anda, leader-leader anda ataupun tim anda yang telah bantu anda hari ini, malam ni, beritahu terima kasih. Sama-sama kita berjaya. Saya bersyukur ya dapat bersama anda. Jadi banyak. Ya, tingkatkan sifat untuk bersyukur ini. Okey, unrealistic expectation ni saya tak tahu nak translate dalam bahasa Malaysia, harapan atau jangkaan ya. Kadang bila kita datang join Walton, sign up jadi agent, kita berharap perjalanan kita ini tanpa cabaran dan rintangan. Kita nak smooth. Hidup takkan macam tu. Bisnes takkan macam tu. Setiap bisnes ada naik dan turun. Setiap bisnes orang kata akan ada rintangannya sendiri. Jadi kadang kita menjangkakan bahawa bisnes ini senang, smooth, terus lancar kalau bahasa Indonesia dia kata. Tak ada. Dalam realiti akan ada naik dan turun. Sama. Kita mengharapkan kesempurnaan dari syarikat tanpa menyedari yang mengambil masa. Walton adalah growing company. Ingat kata ni, we are a growing company. Syarikat ini masih baru 3 tahun lebih. Dia masih berkembang. Masih kita dalam proses memperbetulkan. Banyak. Sebab tu kadang kita tengok CEO kita sering ya, kita kata cuba bawa benda-benda baru, upgrade, sistem upgrade, macam-macam yang kita cuba memperkenalkan. Kenapa? We are a growing company. Kita bukan sempurna. Dalam dunia tak ada syarikat sempurna. Kat Indonesia adalah satu syarikat namanya Sempurna, jual rokok. Dia dekat hampir-hampir sempurna. Tak ada. Semua syarikat berkembang, upgrade, sama dengan Walton. Jangan bandingkan Walton dengan syarikat yang berusia 30 tahun. Kita masih di kindergarten. Masih berkembang. Marilah kita sama-sama. Dan apa? Expectation kita. Kita mengharap leader untuk membina bisnes kita. Kita nak. Jadi tengok, kadang lepas 3 bulan masih ada leader yang buat sign up. Kita tak nak belajar. Kita anggap leader itu sebagai pekerja, buruh kasar untuk kita. Angkat barang, order barang semua. Jadi, nampak? Harapan kita. Your expectation will fail you. Dan kadang kita menjangka kejayaan itu mudah. Tengok, dia orang buat senang saja. Tak. Dia ada cabaran. Ada rintangan. Dia mengambil masa. Need to babysit. Babysit itu kadang apa? Semuanya macam budak kecil. Tak suruh, tak buat. Kena tegur. Tegur marah pula. Ya. Kena tanya. Dah beli produk, dah upgrade, apa semuanya. Yang ini satu lagi. Tidak sabar.
nak pendapatan besar tanpa usaha yang patut. Kadang dia macam ni, you nak apa? Saya nak 1 juta. Oh boleh. Sanggup tak you berusaha untuk 1 juta? Kadang kita kena tengok. Anda lihat, usaha dengan harapan anda sama tak? Macam saya selalu kata, ukur baju di badan sendiri. Kalau anda buat ni sambil lewa, jangan mengharapkan pendapatan besar. Kalau nak pendapatan besar, komitmen, usaha dan kena buat bisnes ini setiap hari. Dia macam harimau. Hari-hari mau. Tiap-tiap hari kena buat. Bukan kadang-kadang. Mentaliti kadang-kadang itu tak akan membawa kejayaan. Mengharapkan keajaiban daripada produk dan plan. Kenapa saya bagi kat ejen saya 3 hari tak baik pun? 3 hari penyakit berapa lama? 20 tahun. Semua ada proses. Sama juga. Dengan sistem kita, commission plan kita. Dia bukan, kita bukan skim cepat kaya. Kita skim boleh kaya. Untuk mereka yang sanggup berusaha. Jadi tak ada keajaiban. Kita bukan jual obat tepi jalan. Oh, sekali jual tak ada. Dia makan masa. Ada proses dia. Ada cara makan. Ada kombinasi makanan. Ikut peraturan. Dia kena ada lifestyle. Tidak berdikari. Terlalu bergantung kepada orang lain. Bisnes ini kalau kita banyak selalu orang kata bisnes ini kalau lebih anda kurang bergantung kepada orang lain atau kepada leader anda, lebih cepat anda berjaya. Anda tengok cara tanya semua leader-leader kita, top 30 kita. Anda tanya mereka apakah mereka buat sendiri atau masih berharapkan orang lain. Saya berani jamin semua akan berkata, saya tak kisah apa leader saya buat. Saya berdiri sendiri, saya buat. Yang saya tahu bila saya lakukan, saya akan berjaya. Kejayaan di tangan saya. Jadi, kalau anda tetap masih, mungkin di minggu pertama tak apa. Jangan lepas 3 bulan, lepas 6 bulan, lepas tahun masih bergantung. Kena berdikari. Kadang kita lihat ya, harapan yang tidak realistik untuk usaha kecil yang mereka lakukan. Ingat ya, dalam bisnes Walten atau business net commerce ni, most people overestimate what they can do in 1 year. Bila mereka join Walten, mereka menanti keajaiban dalam 1 tahun. Mereka rasa dalam 1 tahun nak beli Mercedes. Dalam 1 tahun, walaupun boleh ya, tapi cuba anda lihat, dan dalam 1 tahun kalau tak dapat, mereka putus asa. Tapi dulu mereka kerja 20 tahun, tak boleh beli, tak pernah putus asa pun. Tapi ini dalam 1 tahun. Lepas 1 tahun dah datang dalam tahap kekecewaan, tahap give up, tak boleh lah, susah sangat lah, ni tak sesuai untuk kita lah. Jadi mereka overestimate apa yang mereka boleh lakukan dalam 1 tahun. Tapi mereka underestimate what they can do in 5 years. 1 tahun itu mungkin proses pembelajaran, proses pemilihan. Anda harus lihat. Kalau kita lihat, leader-leader kita, mereka mencapai dalam 2 tahun, 3 tahun. Cuba bayangkan apa yang anda boleh capai dalam 5 tahun. Ini bukan bisnes 1 tahun. Anda harus letak komitmen anda untuk 5 tahun. Anda harus letak bagaimana keadaan anda, pencapaian anda, kejayaan anda dalam masa 5 tahun. Di mana anda? Jangan lihat bisnes Walten. Saya selalu kata, look at the big picture. Build a business that lasts a lifetime. Bisnes Walten adalah perniagaan yang akan bertahan seumur hidup anda. Jadi bila kita berbisnes, kita estimation kita 5 tahun. Jangan underestimate 5 tahun. Lihat apa yang kecewa dalam apa yang kita lihat sekarang. Nombor 5. Ni tak boleh nak kata apalah. Tak mau belajar. Tak mau belajar pun tak apa. Tak mau dengar cakap tu lagi parah.
Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ini bukan dari saya, ya. Jadi anda di sini kita harus belajar. Contoh Voltaire. Saya tak pernah tengok dalam pengalaman saya hampir 28 tahun satu syarikat yang memberi keutamaan kepada pendidikan. Pendidikan, training yang kita sediakan. Kita ada pelbagai bahasa. Ada Tamil, ada Mandarin, ada English, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia. Tengok apa yang kita ikut. Kita letakkan. Tengok besok ada Tamil, we share. Selasa, tiap-tiap hari boleh kata. Leader pula. Jadi, kita dah siapkan program kita. Kita kena letakkan jadual kita. Dan bila tak mahu belajar, ramai yang fikir mereka tahu segala-galanya. Ini kata bodoh sombong. Bila pakai saya tahu semua, tak ada. Tidak ada orang yang tahu semuanya. Kadang kita tak nak juga belajar potensi dan kepentingan bisnes. Kita tak nampak, macam saya kata tadi, kita tak nampak 5 tahun. Kita tak mau study, kita lihat kalau dalam masa 3 tahun Voltaire boleh macam ini, bagaimana dalam masa 5 tahun lagi? Apa yang anda nampak? Anda harus tahu importance of the business. Pentingnya bisnes ini. Anda harus macam excited untuk 5 tahun. Anda macam dah tahu, dah nampak 1 juta, 10,000 RP yang anda akan dapat kejar. Tidak, macam saya kata, tidak mengikuti sistem training. Sistem training adalah training-training yang disediakan oleh syarikat. Semalam saya tengok Miss Jenny bercakap tentang mencegah diabetik dengan low carbo. Bagus sekali. Ramai yang tak ikut. Siapa? Mungkin kita ingat kita dah, saya lebih pandai, Miss Jenny tahu apa. Dia bukan ada kencing manis. Saya ada kencing manis 20 tahun. Tahulah saya. Kalau tahu, mesti dah kurang. Tidak melabur dalam personal development. Macam Zoom ini. Berapa orang yang mempunyai akaun sendiri? Berapa orang yang mempunyai buat meeting sendiri? Tak memberi kepentingan. Tapi kita masih sebut. Mencari ilmu biar sampai ke negeri Cina. Zoom dalam rumah aja kadang malas nak ikut. Jadi kena melabur. Melabur masa, melabur duit untuk ikut training personal development, belajar. Tengok, tanya diri kita. Saya dah setahun dengan Voltaire. Apakah saya dah, orang kata apa, did I grow as a person? Did I grow as a person? Secara individu, sudahkah saya berkembang, maju? Ada peningkatan tak di diri saya? Tidak membaca, tidak mengikut perkembangan terkini industri kita. Industri produk kesihatan di waktu pandemik naik. Jadi kalau anda berada dalam industri kesihatan, bisnes anda turun, anda kena tahu sebabnya apa. Perniagaan Voltaire naik, perniagaan anda turun. Kenapa? Jadi anda kena tahu perkembangan terkini. Tidak fleksibel. Tidak boleh menyesuaikan diri dengan perubahan. Macam sekarang, new normal. Tak apalah, saya tunggu pandemik. Ini yang orang kata tahun lepas. Saya jumpa banyak ejen-ejen tahun lepas, dia kata, tengok Cik Balen, lepas pandemik, saya laju. Pandemik tak lepas pun. Jadi kita kena fleksibel, ikut zaman sekarang. Macam saya katalah, kalau tak belajar, macam mana nak mengajar? Dalam bisnes ini bukan saja kita belajar, kita mengajar. Lebih banyak anda boleh mengajar tim anda, lebih cepat kejayaan anda. You learn, you teach, you relearn. Belajar lagi. Jadi anda belajar, anda mengajar, anda belajar. Anda belajar, mengajar, belajar. Jadi anda lebih pandai. Duplikasi yang tidak tepat. Kalau bercakap tentang duplikasi ini panjang ya. Karena kita kena tahu apa yang kita duplikasi.
Apa yang kita share. Kalau anda malas, apa yang anda duplikasi adalah malas. Tidak bersedia menghadapi ups and down and business. Macam tadi, kita mengharap semua, tak ada. Dalam bisnes atau kehidupan je, akan ada naik dan turun. Jadi tergantung kepada apa yang kita fokus. Kita kena tengok, turun satu langkah, naik 2 langkah, macam tu. Okey, yang nombor 6. Mim alif lam sin. Malas tak ada ubat, saya selalu kata. Ya. Orang malas, kadang malas ini bukan letih ya. Betul-betul malas. Kadang dia kata pure lazy, dasar malas, memang tak boleh berjaya. Ini memang orang malas gagal. Saya tak pernah lihat orang malas yang berjaya. Mungkin dilahirkan malas, ya tak tahu nak kata. Tapi memang ya, kalau kita nak berjaya, tak boleh buangkan rasa malas itu. Malas untuk belajar, malas untuk berusaha, ya. Tidak ada minat. Bukan saja malas nak dengar, malas nak bertanya, macam-macam. Ini dasar orang malas. Jadi kita tahu orang malas takkan berjaya. Orang kata tak mengutarakan janji, buat appointment cancel, lambat, selalunya menunda. Jadi ini adalah sifat-sifat yang membawa kita ke arah kegagalan. Tak suka follow up. Tak suka follow up dengan customer, tak suka follow up dengan agent, tak suka follow up dengan tim, dan tak peduli. Ni, kalau tak peduli ni dia mempunyai sifat mampu pi. Tak boleh. Karena setiap orang yang kita sign up, mereka datang ke kita bukan kerana Walton, mungkin kerana kita. Kita bertanggungjawab. Cepat menyerah. Orang yang malas, selalunya kita tengok, yang tak tahan 90 hari adalah orang malas. Malas adalah penyakit, boleh diubati. Tidak menjalankan bisnes setiap hari. Spare time mentality. Spare time mentality itu apa? Buat bisnes bila suka. Kalau tak hujan, dia ikut musim. Bulan ni tak boleh lah musim. Tak boleh. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan gagal. Tidak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tanya diri kita. Tanya diri kita. Sekarang dah bulan 9. 8 bulan lebih. Apakah anda sudah memberi yang terbaik? Inikah yang terbaiknya dari anda? Kalau anda tanya, ini yang terbaik, ini saya the best, dari saya inilah yang terbaik. Tak boleh lebih baik dari ini, ini dah maksimum. Tak. Jadi dalam bisnes ini, macam saya kata, tidak ada rahsia untuk kejayaan. Kejayaan hanya datang dari hasil persediaan, kerja keras, rajin dan belajar dari kegagalan. Jadi kalau nak berjaya, tanya semua orang yang berjaya. Anda harus bersedia untuk berjaya. Bersedia. Kerja keras dan rajin, ya, bila kata, dan belajar dari setiap kegagalan anda. Setiap kali anda kena buat analisis, SWOT analisis, kekuatan anda, kelemahan anda. Jadi banyak yang anda belajar. Buang sifat-sifat kegagalan itu. Jadi kalau nak berjaya, ini ada 10 minit lagi, saya nak sampaikan pesanan. Pesanan ini penting. Berhati-hati dengan pencuri impian. Kadang memang kita mempunyai niat nak berjaya. Niat nak berjaya. Tetapi kita terlalu fokus dengan keadaan di persekitaran kita. Kita mempunyai impian. Impian kita memang kita lihat ya, dreams come true with Walton. Kita tahu kita boleh mencapai impian kita dengan Walton.
Tetapi kalau kita terlalu fokus, kita benarkan impian kita dicuri oleh kawan-kawan, oleh keluarga, rasa malas, rasa takut. Ya, jadi kadang ini yang jadi puncanya. Kadang kita nampak dah kita berada di wall 10, di landasan yang benar. Kita nampak lagi, boleh sampai nampak ada bisnes lain, masih nak tengok. Nak cuba bisnes lain. Duk buat 2 bisnes. Ini yang menjadi pencuri impian. Tidak ada kereta api yang boleh jalan dengan 2 landasan. Kalau anda nak berjaya, anda kena letak fokus anda di landasan yang tepat. Kalau kita dah tahu landasan yang tepat untuk mencapai impian adalah wall 10. Dan apa lagi yang kita risau? Jadi, berhati-hati. Kadang pencuri impian itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Apa yang mencuri impian kita? Sifat malas. Sifat tak nak belajar. Tak ada matlamat. Itu dari diri kita. Kita yang menjadi pencuri impian kita. Jadi anda berhati-hati. Tengok siapa pencuri impian. Anda di dalam atau di luar. Kerana kejayaan bermula dari dalam. Kedua, fokus benar-benar dengan impian dan matlamat anda. Memang matlamat besar, semua nak 3,000 RP, 6,000 RP, 10,000 RP nak dapat 1 juta. Tak nampak fokus jelas, ini yang saya nak. Tapi matlamat bulan ini apa? Ini untuk tahun 2021. Kita ada 3 bulan 18 hari. Itu 3 bulan ya. Oktober, November, Disember. 18 hari. Ini yang kita kata final sprint. Anda nak bagi yang terbaik dari diri anda untuk 3 bulan 18 hari. Reset balik. Review matlamat anda. Reset balik apa yang anda nak bagi. Macam mana 2021 akan menentukan matlamat dan kejayaan anda di tangan anda dalam masa 3 bulan 18 hari lagi. Sekarang ambil masa ni, duduk balik tengok. Ini yang saya nak. Okey, untuk capai yang ini, apa yang saya perlu lakukan? Sprint terakhir. Saya akan bagi yang terbaik dari dalam diri saya untuk 3 bulan 18 hari. Saya nak end 2021 high. End high, dia kata. Jadi untuk end high, anda buat final sprint. Berikan yang terbaik dari diri anda. Jadi fokus kembali kepada impian dan matlamat anda. Dan kita tahu ya, di wall 10 impian menjadi kenyataan. Anda kena fokus. Dan waktu kita tahu ya, jangan risau tentang orang yang tak menerima, orang yang tak nak ikut, orang yang tak sama dengan matlamat anda. Anda dah berada di landasan benar. Jangan risau tentang orang yang berada di landasan lain. Bukan semua yang akan mengikut kita. Learn to say next. Teruskan perjuangan, teruskan perjalanan. Sentiasa ingat komitmen anda. Kenapa anda berada di wall 10? Tahun ini anda nak apa? Jadi masih ada 3 bulan 18 hari untuk mencapai impian anda. Ingatkan komitmen anda. Janji anda. Janji itu sebagai doa. Fokus dengan destinasi anda. Teruskan walau apa saja berlaku. Fokus, tengok, ini. Ini destinasi yang anda nak pergi. Anda nak capai. Tahun ini, destinasi saya adalah 100 RP. Ataupun 1000 RP. Saya kena redeem kereta. Masih ada waktu. Teruskan. Bulan September ni penting. Bulan penyambung ni. Untuk the last quarter. Kalau bahasa Inggeris saya kata last quarter. Bagi 4. 3 bulan terakhir. Kita nak sambung. Kita nak laju. Ini yang speed yang paling baik yang kita nak bagi. Tulis balik matlamat anda. Tulis balik komitmen anda. Ingat.
World 10 is people's business. Jadi anda harus tahu ya, buat dengan benar. Macam saya selalu kata, kadang banyak ya saya tengok kadang yang buat, jangan tergoda dengan Shopee online apa semua. Syarikat dah kata salah. Kalau dah salah tu salah lah. Kalau buat benar saja kadang tak menjadi. Ni buat salah macam mana nak dapat rezeki yang halal? Buat dengan benar. Jadi kita kena tahu ya, setiap tindakan kita akan memberi impak pada orang lain. Ini bukan bisnes sendiri. Setiap apa yang kita lakukan akan memberi kesan kepada orang lain. Kita pastikan itu kesan adalah positif. Jangan buat yang tidak positif. Pastikan dalam bisnes ini jangan ada budaya pinjam dan hutang. Produk pun sendiri beli tak boleh. Ini bukan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita datang nak berniaga. Jangan terbabit dengan isu-isu duit. Kita ada isu orang curi e-cash lah, ambil duit tim beli produk atas nama lain, tak boleh. Kena buat dengan benar. Jangan terlibat dalam isu-isu relationship. Kerana kita people's business. Kita harus tahu World 10 adalah sebuah syarikat yang dihormati. Kita ni satu keluarga. Jangan buat benda-benda yang tak senonoh, tak baik, tak betul dalam bisnes ini. Kerana yang ini bukan antara anda dengan siapa-siapa. Ini merangkupi lebih besar ramai orang. Masa depan orang, impian orang, periuk nasi orang. Kena buat dengan betul. Jadi anggap bisnes ini, buat bisnes ini dengan profesional. Memang World 10 satu bisnes yang profesional. Anda boleh mencapai pencapaian pendapatan sebagai seorang profesional lebih baik daripada mereka. Jadilah pendengar yang baik. Jangan mengkritik. Apalagi selalu kita lihat banyak yang suka kritik leader. Leader manusia biasa. Memang setiap insan itu ada kekurangannya. Jadi kita dengar, kita ambil yang jernih, buang yang keruh. Sama juga dalam program-program kita training hari ini. Saya duk cakap kadang marah. Ambil yang jernih, buang yang keruh, tak suka tak apa. Belajar. Okey. Dari awal, tuan-tuan dan puan-puan, bila anda dah sign up ni, anda harus anggap bisnes World 10 sebagai $1 million business. Bayangkan anda melabur 1 juta dalam bisnes World 10, bagaimana cara anda melakukan bisnes ini? Bagaimana anda membawa diri anda dalam bisnes ini? Jadi kalau anda anggap bisnes ini adalah bisnes RM500, cara anda buat RM500, anda akan dapat pendapatan RM500. Jadi World 10 adalah bisnes yang besar. Bisnes yang boleh menjadikan anda jutawan. Jadi anda kena nampak sebagai ini bisnes $1 million. Kalau anda melabur 1 juta dalam bisnes ini, cara anda membawa bisnes, cara anda buat bisnes ini macam mana? Adakah anda akan macam, tengok, santai, pelan-pelan, tak apa, bagi alasan, tengok apa yang kurang, komen, jadi tukang komplain? Sudah pasti tidak. Anda tak boleh tidur. Anda akan mula bisnes ni, bangun aja nak mula bisnes. Kita tak akan bagi alasan. Sedar ya bahawa anda harus beri komitmen dan usaha untuk World 10 sepenuhnya seperti mana-mana bisnes lain. Ya. Kalau anda mempunyai $1 million business attitude, anggap ini sebagai $1 million business, komitmen dan usaha anda akan sama seperti bisnes lain. Di mana anda komit 100%, seolah-olah ini bisnes milik anda. Kadang kita tengok bisnes ini macam bisnes Encik Ismail, Tuan Ismail, bisnes leader kita. Tak, ini bisnes anda. Bisnes yang boleh menukar hidup anda dan boleh memberi pulangan atau pendapatan lebih dari bisnes normal. Jadi anda harus, ingat, setia bersama World 10, lihat 5 tahun, bagi komitmen 5 tahun dan anda akan dapat apa yang anda nak. Jadi fokus 5 tahun untuk mendapatkan apa yang anda, bukan 1 tahun, 2 bulan, 6 bulan, tak boleh. 5 tahun. Tak ada apa lagi. Satu-satunya setia bersama World 10.
dan anda akan mendapat apa yang anda inginkan. Dreams come true with Walton for those who dare to dream and willing to work. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, pintu taubat masih terbuka. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tengok, ambil peluang ini untuk 3 bulan 18 hari lagi untuk serius. Review balik kembali, review balik matlamat dan all out. Kita buat the final sprint. Kita bagi yang terbaik untuk masuk ke 2022. 2021 harus menjadi tahun terbaik kita. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap apa yang anda dengar ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memberi anda bantuan untuk melihat matlamat dan arah tuju anda ke arah tahun ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak melengahkan masa lagi, ya, dan hari ini saya bangga dapat berkongsi platform ini bersama seorang insan yang saya hormati segani, Tuan CEO kita. Tuan CEO kita adalah selalu untuk saya panggil dia adalah self-made millionaire, iaitu dia menjadi jutawan atas usaha kerja keras sendiri. Dia adalah seorang jutawan sebelum Walton, dan dia sebagai seorang pebisnes, dia datang membawa pengalaman, ilmu yang dia ada untuk membantu lebih ramai orang berjaya bersama dia. Tuan-tuan dan puan, dengan tidak melengahkan masa, saya rasa grup CEO pun sudah ada. Marilah kita beri satu tepukan yang gemuruh, ya, secara virtual dan mengundang CEO kita, Tuan Ismail Cik Ani. Dipersilakan, Tuan. Okey, Mr. Balan. Ya. Dengar suara saya, Mr. Balan? Ya, jelas, Tuan. Okey. Terima kasih, Mr. Balan. Saya rasa gambar tak nampak, Tuan. Tadi masih putus-putus, mungkin signal tak begitu baik. Ya. Naik internet, coverage internet. Okey. Sementara kita tunggu Tuan CEO ini, macam saya kata tadi, tuan-tuan. Okey. Okey. Hello. Yes, saya. Ya, okey. Mr. Balan, okey. Suara saya dengar tak? Suara ada, gambar tak ada. Suara ada. Gambar je. Mr. Balan. Ya. Okey, Grup CEO, suara ada, belum keluar muncul gambar. Gambar ada gambar. Gambar tak keluar lagi, Tuan. Gambar tak keluar lagi. Okey, sementara kita tunggu Tuan CEO. Ya. Muncul. Ada. Tuan-tuan dan puan yang hadir hari ini, ambil kesempatan malam ini buat matlamat untuk 3 bulan 18 hari lagi. Send, hantar pada leader anda supaya okey, ni gambar Tuan. Dia orang kalau tak tengok muka Tuan Ismail tak jadi, tak resmi. Tak ada ya? Gambar dah ada, boleh mulakan. Dah nampak ya? Okey. Pak Balan okey ya? Ya, okey, suara nampak jelas. So, jom mulakan. Okey, selamat malam semua. Terima kasih kepada Mr. Balan. Saya harap suara saya nampak jelas. Jelas ya? Okey, sekali saya test. Jelas ya, Mr. Balan? Cuma dekat tempat saya tak nampak gambar saya. Saya nampak Mr. Balan je. Ya. Okey, sekali lagi ada nampak kalau suara tak jelas nanti tolong bagi tahu saya, okay, Pak Balan. Okay, boleh. Okey, jadi
Terima kasih Mr. Balan atas perkongsian yang begitu luar biasa sekali. Saya rasa banyak orang kena tampar malam ni. Balan, Balan Apa secara halus. ramai yang kena tampar. Tapi itulah sebenarnya kalau saya sudah mengenali Pak Balan, Mr. Balan ni sudah bermula tahun 2018. Sebenarnya Mr. Balan merupakan saksi hidup saya, saksi yang menjadi saksi di mana pada tahun 2008 itu adalah tahun pertama saya mencipta 1 juta ataupun tahun pertama saya menjadi jutawan lah dalam industri ni. Saya rasa pada masa tu Mr. Balan ada dalam sebuah syarikat tu, okey. Jadi dia menjadi saksi sampai hari inilah. Jadi kalau apa yang Mr. Balan cerita tu memang daripada apa yang dia saksikan sendiri. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, okey. Yang lebih penting di sini kalau kita lihatlah dari sejarah ataupun kita lihat ramai yang daripada 30 tahun, 40 tahun dulu sampai hari ini, bisnes-bisnes berkonsepkan networking ini banyak mencipta, ramai yang berjaya di sini lah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun yang ada dalam Zoom pada malam ini pernah mencipta kejayaan di dalam peluang-peluang ataupun company-company sebelum ini. Cuma bagi saya daripada awal lagi saya selalu tekankan bahawa saya menubuhkan Bolten ini adalah berdasarkan kepada kisah ataupun pengalaman kejayaan saya sendiri. Bukanlah daripada orang lain ataupun bukanlah daripada konsultan ataupun juru perunding yang bagi idea kepada saya. Jadi saya yang daripada awal, daripada mula sampailah A to Z tu, saya yang memainkan peranan. Okay. Jadi saya faham, alhamdulillah saya faham perjalanan Bolten ini. Dan juga saya juga faham sebenarnya kejayaan untuk mencapai kejayaan dalam bisnes yang berkonsepkan begini, networking ini, apakah ciri-ciri yang perlu ada. Okey. Jadi kalau apa yang Pak Balan cerita hari ini tentang kegagalan, okey, saya memang minta Pak Balan cuba cerita tentang kegagalan. Kerana apa yang menyebabkan kita gagal? Itu kita kena tahu dululah. Maksud kita kena sedar dulu. Kita kena sedar bahawa apa yang kita buat tu tak betul dulu. Baru kita dapat menentukan hala tuju dan kita akan berada di landasan yang betul. Kalau kita tak tahu apa yang salah, jadi kita akan terbabas juga. Okey. Jadi anda kena faham dulu dan apa yang Pak Balan cakap tadi itu anda kena take note dan ambil serius lah. Ambil faham dan jangan lakukan perkara-perkara yang membolehkan, menyebabkan kita gagal ataupun menyebabkan kita tidak boleh berjaya dalam bisnes ini. Okey. Cuma bagi part saya nak tunjuk kepada anda bahawa untuk berjaya dalam perniagaan ini macam Pak Balan katakan tadi itu, okey. Sebenarnya memang rata-rata di sini konsep bisnes begini ramai yang mencuburi kerana dia tidak memerlukan modal yang besar. Itu semua orang faham. Jadi oleh kerana modal tak besar, ramai orang yang dia rasa macam tidak mahu ambil berat lah. Kerana modal dia kecil je, kalau rugi pun tak apa. Itu yang menyebabkan ramai orang yang tidak begitu serius. Okay? Cuma anda kena lihat begini. Bolten, kita di Bolten ini saya faham, sangat-sangat faham dan saya mempunyai pengalaman yang sebelum ini. Jadi saya menubuhkan Bolten saya cakap tadi berasaskan 4 perkara penting lah, 4 perkara utama lah yang ada di dalam Bolten ini yang perlu ada. Okey, yang perlu ada dalam Bolten ini 4 perkara penting. Yang menyebabkan Bolten ini adalah pilihan terbaik anda untuk mencipta kejayaan. Ini reason dia. Alasan dia yang kuat ada 4 ni. Okey, dan nak berjaya pun kena ada 4 ni. Bila saya nak tumbuhkan ni pun saya kena pastikan keempat-empat ni ada 4 ciri ni mesti ada. Yang pertama adalah dalam perniagaan ini kekuatan
produk itu sangat penting. Okay, kekuatan produk. Jadi mungkin hari ini anda dah ramai yang sudah menyertai daripada tahun awal lagi 2019. Saya rasa ramai leader-leader juga, ramai anda juga yang daripada awal sampai hari ini. Mereka rata-ratanya yang sudah mengamalkan, yang sedang mengamalkan produk ini mengakui ini adalah produk yang terbaik yang pernah wujud di muka bumi ini. Okey. Ini ramai yang mengakui. Termasuk saya sendiri pada awal sendiri. Bila saya nampak, saya test dan saya nampak, wah ini satu produk yang memang terbaik. Dan kita perlukan produk yang mempunyai kekuatan yang sebegini untuk kita mencipta satu kejayaan besar. Dan kita sekarang ini sebenarnya sedang mencipta wave ataupun gelombang ataupun tsunami lah. Kita perlu cipta satu tsunami yang besar, terutamanya dari kekuatan produk ini. Jadi kalau kekuatan produk tak cukup kuat, dia tak akan wujud tsunami. Dia tak akan jadi tsunami dan mungkin dia akan hilang begitu saja. Jadi kita perlu ada satu gegaran produk yang kuat untuk memastikan tsunami itu melanda bukan hanya di sini tapi di mana-mana saja. Okey. Jadi kekuatan produk ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat sejarah bisnes begini memang ramai yang berjaya kerana menyeburi dalam bidang produk lah, produk kesihatan terutamanya. Kerana kita tahu industri kesihatan ni besar. Sebab tu tapi kita perlukan kekuatan produk yang betul-betul kuat. Jadi hari ini kita dah ada. Sepanjang 2 tahun lebih ini memang orang yang tahu, orang yang mengamalkan produk ini, orang yang nampak testimoni, memang siapa yang ni, kebanyakan semua orang mengakui ini adalah produk yang terbaik setakat hari ini yang pernah wujud lah. Okey, produk yang terbaik yang pernah wujud di muka bumi ini. Okey, kalau anda lihat testimoni, alhamdulillah memang testimoni yang cukup luar biasa di mana-mana saja yang kita ada, di sini, di Malaysia, di Cambodia, di Indonesia. Okey. Jadi gelombang ataupun wave produk ini sebenarnya akan membantu kita. Hari ini kalau anda lihat kenapa kita boleh mencapai jualan yang omset ataupun jualan yang begitu tinggi, naik sehingga 400% dalam masa COVID ni, kerana faktor utama kekuatan produk. Jadi ini kita dah ada di tangan kita. Okey, perkara yang pertama, faktor pertama ni sudah ada. Kita sudah ada di tangan kita. Kekuatan produk. Kalau anda lihat hari ini, dan kita adalah peneraju kepada produk ini, dan kita adalah dapat menguasai, memonopoli sepenuhnya jualan produk ini. Kita adalah pengeluar rangkaian produk hala hitam terbesar di dunia sekarang ini. Okay? Ini yang kita nak, dan wave ini sepatutnya bukan setakat ini saja. Saya percaya kita perlu bekerjasama dengan strategi yang betul untuk menaikkan wave ini. Saya yakin anda boleh lihat wave ini, wave produk ini, gelombang ini, tsunami ini juga akan melanda bukan hanya Malaysia tetapi negara lain seperti Indonesia sekarang ini. Lepas ini anda lihat dalam masa setahun dari sekarang, saya sangat yakin satu gelombang tsunami besar akan melanda Indonesia juga dan negara lain. Jadi saya nampak sebenarnya kita perlu lihat bahawa potensi pada produk ini kalau kita bawa ke negara-negara lain, seperti ASEAN terutamanya 10 dengan 650 juta penduduk. Anda bayangkan besarnya potensi produk kita ini. Sekarang ini di Malaysia, sale kita memang sebulan melepasi 10 juta. Walaupun kita baru mempunyai 100,000 ejen yang berdaftar dengan kita. Anda bayangkan hari ini, kalau kita dapat, selepas kita dapat menembusi pasaran ASEAN, cukuplah, tak perlu luar, pasaran ASEAN 650 juta, kita ambil 1% saja pun, okey, kalau kita ada masa tu lebih kurang 6 juta, bermaksud kita akan mendapat sale 60 kali daripada apa yang kita dapat sekarang ini. 60 kali. Maksud dia
lebih kurang per bulan dia 600 juta. Itu potensial. Okey, anda bayangkan. Jadi saya nak tunjukkan pada anda bahawa anda mungkin hari ini melihat Bolten ini seperti sama juga seperti company-company lain yang pernah anda join sebelum ini. Ada yang beranggapan begitu. Sebab tu anda hari ini buat macam benda ni biasa. Benda ni satu peluang biasa. Anda ramai yang lihat begitu. Jadi kalau orang yang melihat peluang ini peluang yang luar biasa, tindakannya pasti lain. Anda melihat hari ini bagaimana ada orang yang mendapat pendapatan yang ratusan ribu sebulan, ada orang yang mendapat pendapatan ratusan ringgit sebulan. Kenapa? Kerana itu bergantung kepada keyakinan dan tindakan anda. Pertama, anda kena lihat di sini, kita bukanlah potensial kita itu tidak sama dengan syarikat lain. Anda lihat dari sudut produk pun betapa besarnya. Dan kalau produk yang baik sebegini, repeat sale-nya itu. Dalam bisnes ini yang paling penting. Dalam bisnes paling penting adalah repeat order. Kalau pembelian pertama itu biasa. Kalau anda cerita dengan prospek anda dia beli, itu perkara biasa. Semua pun boleh berlaku begitu. Tapi yang biasanya kalau belian yang kedua ataupun repeat order, itu baru nampak betul-betul bisnes itu berpotensi. Okay? Sale daripada belian pertama itu adalah sale trial sale lah. Itu percubaan. Tapi sale yang kita nak adalah repeat order, repeat sale itu. Okay? Dia akan repeat setiap bulan. Itu yang kita nak dan menyebabkan bisnes kita semakin lama semakin kembang. Inilah pentingnya kekuatan produk. Jangan banyak orang dia kadang-kadang dia tak kisah tentang produk ni. Dia kata produk apa pun boleh lah. Tidak, anda salah. Kalau produk biasa-biasa, kita tak mungkin akan berada di tahap ini. Okay? Yang penting yang pertama tadi, kekuatan yang tidak ada di dalam mana-mana syarikat lain, yang kekuatan sebenar kita yang paling kuat adalah kekuatan produk ini. Kekuatan produk yang anda harus wajib tengok dan ambil berat dan gunakan produk ini setiap hari. Baru anda tahu bagaimana kekuatan produk ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah konsep. Kadang-kadang bila produk yang bagus pun, tapi konsep itu konsep yang tidak membuat konsep yang menguntungkan seseorang saja. Okey, konsep ni begini. Contohnya bila saya dah ada produk yang baik, saya boleh pasarkan dalam berbagai bentuk. Contohnya saya boleh letak produk ni di farmasi. Okey, tanpa menggunakan konsep sistem net commerce ataupun sistem agent yang kita buat sekarang. Boleh letakkan di farmasi ataupun di kedai atau di mana-mana outlet yang saya boleh letak. Jadi saya harapkan sale daripada situ. Okey. Kalau kita buat dengan cara itu, saya rasa peluang ini anda tidak akan dapat peluang ini. Okay. Orang-orang tertentu sahaja yang akan dapat keuntungan daripada produk yang hebat ini. Tapi bila kita guna konsep networking, net commerce ini, konsep yang merupakan satu konsep perkongsian keuntungan, dan membuka peluang besar kepada semua orang dengan modal yang kecil, saya balik tadi. Inilah konsep dia. Sebab saya pernah berjaya, saya pernah menjadi jutawan, saya pernah mengubah kehidupan saya melalui konsep networking ini. Jadi saya nampak ini satu konsep yang baik di mana kita boleh, ini win-win situation, win-win punya konsep, di mana kita boleh berkongsi keuntungan bersama. Sebab tu hari ini anda tengok dengan konsep net commerce ini, networking ini, dengan e-commerce ini, net commerce ini, konsep yang kita agent system lah yang kita bawa ini menyebabkan ramai orang dapat mengubah kehidupan. Sehingga mereka bukan hanya menjadi orang biasa, bukan hanya mendapat pendapatan biasa, tapi mendapat pendapatan yang luar biasa ratusan ribu sebulan. Jadi anda lihat macam mana baru ni. Kita dah lihat baru ni. Mr. Murti ambil tag 1 juta. Kita lihat baru ni. Pak Lang cash bernilai hampir 300 ribu. Kita lihat juga ramai leader-leader kartun yang dapat Bentley juga. Dan banyak income yang mendapat ratusan ribu kerana konsep ni. Kerana konsep yang kita bawa ini, konsep profit sharing, perkongsian keuntungan ini.
dengan modal yang kecil sebab company saya dah sediakan semuanya. Kita sediakan konsep ini, semuanya sistem itu dengan modal jutaan ringgit. Sebenarnya jutaan ringgit yang kita kena laburkan untuk nak bagi wujudkan satu platform ini. Okay? Tapi anda hari ini yang nak share keuntungan dengan company ini hanya bermula dengan modal yang sangat kecil. Tak ada risiko. Tapi ingat, itu yang menyebabkan kadang-kadang mereka, ramai orang yang tak mengambil berat ataupun tak buat bersungguh-sungguh sebab dia rasa tak ada risiko. Jadi anda hari ini patut ambil kesempatan ini. Maksud dia anda tak perlu nak memikirkan modal yang besar, tapi anda boleh dapat pendapatan yang luar biasa. Okey, dengan modal yang serendah, memang sangat rendah kan? Berapa lebih kurang RM500 pun dah boleh bermula dan boleh mencipta pendapatan yang besar dengan konsep ini. Dua perkara ni. Okey, pertama produk, yang kedua konsep perniagaan, yang ketiga teknologi. Okey. Jadi ini memainkan peranan. Okey, saya melihat kalau tak ada teknologi, bisnes kita akan tak dapat berkembang dengan begitu luas sekali. Dengan ada teknologi ini, teknologi e-commerce yang kita gunakan, teknologi internet, teknologi net commerce itu, okey, yang kita gunakan ini menyebabkan perniagaan ini dapat berjalan di mana-mana saja, bila-bila masa, dengan cepat. Bisnes ini dapat berkembang dengan cepat. Anda lihat begini tau. Sebab teknologi yang kita gunakan ini, e-commerce ini, merupakan teknologi pemasaran terbaik masa kini. Bukti dia satu je. Kalau anda lihat, orang yang paling kaya di dunia sekarang ni. Okay? Orang yang paling kaya di dunia, siapa? Orang yang paling kaya di dunia adalah Jeff Bezos. Okay? Jeff Bezos kadang-kadang dia naik Elon Musk yang Tesla tu kan. Kadang-kadang dia duduk lawan dua orang ni kan. Jeff Bezos ini adalah jutawan ataupun billionaire, dan dengan hanya dia ada satu company yang diberi nama Amazon.com. Okay, Amazon.com ini adalah sebuah website, laman web ataupun apps yang menjual secara online, e-commerce. Okay, dengan hanya website www.amazon.com itu, dia menjadi orang yang paling kaya di dunia. Nak ada website itu, dia perlukan internet. Anda tahu tak siapa pencipta internet? Kita pun tak net. Dan dia tak kaya sangat pun. Tapi orang yang menggunakan sistem internet itulah orang yang paling kaya di dunia. Saya nak cerita dengan anda bahawa hari ini tak pentinglah anda nak cipta sistem macam mana pun, tapi yang paling pentingnya anda tahu guna sistem yang kita ada sekarang ni. Iaitu kita juga sistem yang berkonsepkan teknologi e-commerce sama seperti Amazon itu. Okey? Ini memang dah terbukti. Jadi anda tak perlu nak cipta sistem itu, tapi anda kena belajar macam mana nak guna saja. Macam mana nak guna sistem ini saja. Itu yang paling penting ya. Okay, anda faham macam mana nak guna dah. Itu anda dah boleh cipta pendapatan yang unlimited income. Okey? Dengan modal yang kecil. Okey? Jadi itu yang ketiga, teknologi itu. Bila kita guna teknologi ni, anda bayangkan hari ini sale itu, jualan itu boleh berlaku bila-bila masa di mana saja. Network anda boleh beli barang, boleh buat pembelian di mana saja. Okey, kita sedang upgrade lagi teknologi kita, sistem kita ini, dan hari ini anda boleh lihat lepas ini bila teknologi yang baru kita siap ini pada awal tahun depan ini, apps kita ini yang siap, dia lebih canggih dan lebih menyeluruh, dan kita boleh bawa bisnes ini ke seluruh dunia, ke mana saja. Terutama yang kita fokus 10 negara ni. Okey, jadi bila rangkaian ataupun ejen-ejen ataupun pengguna ataupun orang menggunakan sistem ini di mana saja pun, kita akan mendapat pendapatan. Kita akan, sistem ini umpama sesuatu mesin yang akan mencetak duit untuk kita. Maksud dia di mana-mana saja. Dengan ada sistem ini, kita boleh mengembangkan perniagaan kita dengan tak ada batasan. Okey? Ini teknologi. Dia tak sama macam dulu. Kalau anda hari ini buat bisnes lain,
anda buka satu stesen minyak contohnya. Okey, anda ada stesen minyak, hanya anda boleh beroperasi di sekitar itu saja. Bisnes anda akan datang daripada sekitar anda. Walaupun anda bermodalkan jutaan ringgit. Sale itu akan datang daripada mungkin 10 km radius di kawasan anda sahaja. Tapi hari ini, dengan sistem yang kita ada ini, yang kita create ini, yang kita buat ini, yang kita bangunkan ini, kita boleh mencipta sale daripada mana-mana saja di seluruh dunia ini. Anda bayangkan, ini sistem ini anda dapat free. Okey, anda tidak perlu bayar untuk gunakan sistem ini. Okey, sekarang ini free kepada anda. Inilah sistem yang akan mencipta ataupun yang akan generate income yang besar kepada anda. Ini kita sediakan kepada anda yang kedua. Okey, dan yang ketiga sebenarnya anda hanya seterusnya diri anda saja. Yang keempat, satu produk, dua konsep, tiga teknologi, dan yang keempat diri anda sahaja sebenarnya. Okey. Kalau hari people termasuk saya juga, termasuk anda, termasuk kita ni. Yang keempat kita ni. Jadi di sini bagi saya daripada syarikat kita dah ada satu top management team yang memang sangat memahami dan kita faham apa yang kita perlu buat. Sebab tu hari ini anda lihat anda mendapat satu ilmu yang sangat berguna daripada Mr. Balan. Semalam anda juga telah mendapat ilmu dalam bisnes ini yang sangat berguna daripada Miss Jenny. Lepas ini ada lagi Coach Eddie yang selalu beri ilmu dan banyak lagi lah. Termasuk juga leader-leader anda selalu berkongsikan ilmu kepada. Jadi hari ini dalam Voltan ini 4 perkara ini yang sangat penting ni semuanya dah solid, dah terkuat, dah memang ada kekuatannya. Cuma hari ini anda hari ini perlu yakin, bukan percaya. Tapi anda kena perlu yakin. Kalau percaya dia 100%, kalau yakin dia 200%. Okey? Maksud dia anda kena yakin bahawa anda boleh berjaya dalam bisnes ini. Anda kena letakkan diri anda 200% dalam bisnes ini. Okey? Dan melakukan perkara-perkara yang sepatutnya. Bermaksud dia macam inilah. Kalau Voltan ini dia umpama sebuah supercar. Okey, anda nak bergerak daripada Alor, contoh sampai ke Johor Bahru. Okey, anda sudah dibekalkan dengan ataupun anda ada supercar ni. Bukan kereta biasa. Supercar. Okey. Sebuah kereta yang power. Enjin dia dah power. Enjin umpama produk ni umpama enjin dia memang dah cukup power dah. Memang V12 650 horsepower 0 sampai 100 2 saat saja. Memang power lah. Okey, memang sangat power. Macam Lamborghini macam itulah. Okey, dah cukup power. Cuma apa yang perlu anda buat adalah belajar untuk drive kereta ni. Belajar untuk drive saja. Lain semua dah komplit dah. Okey, kita dah ada sistem yang cukup canggih dah. Okey, kita dah ada 4 tayar dengan tayar yang cukup power. Tayar Michelin memang power dah. Okey, dah memang ada bawa kelajuan macam mana pun dia tak akan terbabas. Kita dah ada dah. Okey, dengan body aerodinamik dia. Jadi semua dah lengkap Voltan ni. Okey, maksud dia kereta anda yang anda nak drive ni semua dah powerful. Cuma hari ni anda kena belajar macam mana nak bawa kereta ni. Okey, macam mana anda nak bawa kereta ni. Okey, kalau anda bergerak sahaja sebenarnya gerakkan kereta ini anda dah mula melangkah untuk mencipta kejayaan untuk sampai ke destinasi anda. Kalau anda contohnya hari ini Mr. Murti dah sampai JB dah. Mr. Murti dah bawa kereta ni dengan speed yang cukup laju, dah sampai di Johor Bahru. Sebab tu dia dah dapat semuanya. Sampai 10,000 RP 10 juta itu. 1 juta tu. Total dia. Semua dia dapat 15, semua dia dapat 25 sampailah 10,000 RP dan dia dah sampai dengan kereta yang sama yang anda bawa hari ini, yang anda nak drive hari ini. Okay, jadi cuma kalau anda hari ini kena belajar dan bawa aja, tekanlah minyak sekuat sikit. Jangan nak tekan minyak pun takut kan, tekan je tak apa. Okay, kereta ni dia ada cukup safety, dia tak akan terbabas. Anda tekanlah kuat-kuat je. Okay, di mana hari ini kalau perjalanan anda cepat dan lambat anda yang tentukan.
Macam Mr. Muti dah sampai dah. Mungkin dia tinggal anda tak tahu berapa banyak tiang dah kan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, anda cuma masuk, belajar, drive dan tekan minyak, pastikan kereta anda bergerak setiap masa. Ini penting. Jangan parking lama-lama. Okey, duduk je, termenung je, duduk fikir je, tak jalan-jalan ni kan. Jadi setiap bila anda bergerak, contohnya anda akan pencapaian pertama, anda kena ada target yang terdekat iaitu 15 RP contoh. 15 RP paling cepat. Anda contohnya kalau dari Alustar, anda kena sampai Gurun, anda akan dapat 15 RP. Macam itulah. Kena bergeraklah sampai Gurun. Okey. Kalau anda nak 100 RP, mungkin pergerakan anda sampai Penang. Anda kena speed dan bergerak sampai Penang, anda akan dapat. Kalau anda nak 1000 RP, mungkin anda dah kena sampai Ipoh. Macam tu. Jadi anda kena ada satu perancangan dan hala tuju yang jelas dan anda kena berjalan bergerak setiap masa. Okey? Dan insya-Allah kalau anda dah boleh speed, laju, kalau anda sampai JB, sampai destinasi yang anda inginkan itu, pasti anda juga akan mendapat 1 juta cash itu seperti mana Mr. Murti dan mencipta satu kejayaan besar. Sebab bagi saya tak susah dah anda nak berjaya di sini. Memang sangat tak susah. Kerana kita dah buktikan dah pun ramai yang dah mencipta kejayaan di sini. Okay, ramai yang dapat mengubah kehidupan. Itu anda kena yakin. Platform ini, platform yang dapat mengubah kehidupan kita. Okey, di mana hari ini kalau sebelum ini mungkin kita hanya berfikir untuk bekerja, makan gaji, mungkin 30 tahun lagi kita akan pencen. Ada orang 20 tahun lagi, ada orang 10 tahun lagi. Okey, dan pencen dah habis begitu saja. Okey, jadi banyak benda dalam masa ini yang kita tak dapat buat. Kita tak dapat tanggungjawab kita banyak yang kita tak dapat selesaikan. Itu yang saya fikirkan dulu. Kalau saya teruskan bekerja, bukan tak boleh bekerja, boleh, tapi hidup saya akan jadi hidup biasa. Banyak benda yang tak dapat selesaikan. Jadi sebab itulah bila kita dah dapat peluang yang luar biasa ini, yang boleh mencipta pendapatan yang besar ini, sepatutnya, sewajibnya kita tak boleh duduk diam dah. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh sehingga kita dapat mencapai kejayaan untuk mengubah kehidupan diri kita, mengubah kehidupan keluarga kita, mengubah kehidupan ibu bapa kita. Okey, mungkin kita boleh bantu mereka. Inilah peluang kita. Okey. Jadi saya tak tahulah, saya pun kadang-kadang pelik juga kan, kerana ada orang yang boleh relax saja bila nampak peluang yang besar begini. Ada orang seolah tak ada nafsu. Bila nampak peluang yang besar macam ni. Mungkin ada orang kata, kawan saya kata urat nafsu dia dah putus. Sebab tu dia tengok je dia macam tak ada apa. Dia tengok Mr. Murti dapat 1 juta pun dia tak ada perasaan apa. Dia tengok kartun pakai Bentley pun dia biasa aja. Ini orang yang dah memang urat nafsu dia. Nafsu untuk keinginan dia tu dah tak ada dah. Jadi saya harap ramai dalam ini yang inginkan kejayaan. Inilah masa dia. Okey, inilah kesempatan dia. Inilah platform dia. Inilah syarikatnya, Volten International. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi VIP bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Tuan CEO. Terima kasih bagi tepukan yang gemuruh ya kepada Tuan CEO. Ingat dia, 4 yang dipesanan oleh Tuan CEO, dia kata produk, konsep, teknologi dan diri sendiri ya. Itu adalah kekuatan anda dan kekuatan Volten ya. Cukup kuat ya. Memang kita tahu ya, Volten ini sudah berada di landasan yang betul-betul yang komplit, yang ini tunggu kita mencapai kejayaan ya. Dia kata janganlah Murti sendiri di Johor Bahru ya, mari kita anda ramai-ramai ikut bersama-sama mencapai sampai 10,000 RP. Tuan Taki ada bersama kita? Kita masih lagi bersama Mr. Balan. Okey, saya serahkan kepada Tuan Taki untuk buat penutupan. Okey, so terima kasih kepada Tuan CEO, terima kasih kepada Mr. Balan atas perkongsian yang sangat-sangat luar biasa pada malam ni. Sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada top management kita, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, selama 1 jam 30 minit pada malam ni telah pun selesai. Jadi di mana program VIP Talk ni kita adakan selama setiap sebulan sekali. Jadi rugilah bagi kawan-kawan kita yang tak
bersama dengan kita pada malam ni. Dan jangan lupa ikuti lagi aktiviti kita di Volten pada setiap minggu. Kita anjurkan seperti yang Mr. Balan share kepada anda, setiap minggu kita ada V-Share, kita ada V-Live, kita ada V-Training. So pelbagai lagi aktiviti yang kita anjurkan setiap hari dan setiap minggu sebenarnya. So kita dah sediakan untuk anda semua. Tinggal lagi anda untuk tekan betul-betul. Kayuh sampai ke Johor. Betul. Alright, jadi setakat itu saja. Terima kasih sekali lagi. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemah diri kami. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Recording stopped.